Okay. Jangan takut. Okay. Alright. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. First of all, Datuk Win, selamat datang ke Meja Podcast Stinggi. Stinggi betul Alright. Okay. So hari ni saya berbesar hati sebenarnya kan bila Datuk Win cakap nak datang kan, nak tengok-tengok, nak jalan-jalan, nak berkenalan, more like berkenalan dengan kawan-kawan yang ada ataupun stakeholder yang ada di MPL season 11. So saya menerima jemputan tu. Selain daripada tu, mungkin ada nak menjawab sedikit sebanyak cerita planning Lunatics untuk MPL season 11. Datuk Win dah berapa lama dalam Mobile Legend? Since 2019, end of 2019. End of 2019. Season berapa tu? Season 6 kan? Season 6. Todak champion. Yes. Oh, okay. Masa itu bukan season 6, season 5. Ya. Oh, okay. Masa tu kami masih kat tier 2. Oh, masih kat tier 2. Right. Yeah. So Datuk Win banyak focus on development ataupun more like nak semi pro, duduk di semi pro dulu. Tidak juga, sebab masa itu saya from education background. So saya have idea nak buat esports management yang khusus. Okay. So I started the business. So until one day, so I was thinking like saya nak set up satu team. Tapi kan I kenal seorang manager. Dia ialah founder of Lunatics. Actually, I'm not the founder of Lunatics. Oh, okay. Yes. I thought Datuk punya ni. Bukan. Founder ialah Ejad. Yeah, he was the founder. So, tapi I was the investor that time. Sebab masa itu kan start player tanya allowance semua. Yeah, betul. He need fund. So, I masuk lah, come into the picture. Yeah. So tu first the moment I step into esports officially. Tapi sebelum ni more focus on education punya education business. Education business. Okay. So after sometimes then I take over entirely semua Lunatics. Yeah. So I start to do branding. Lunatic punya movement direction. Sebab sebelum itu kurang. So I try to change the direction. Yeah, betul. Senang cakap, kalau kita nak berubah, kita memang kena ada pengorbanan. Either masa ataupun capital dan tenaga lah. Sebab kalau kita nak step up the game, kita kena tahu yang banyak benda yang kita kena venture into kan. Kita kena faham management side kan. Kita kena faham sumber kewangan daripada mana. Kita kena faham macam mana direction tu nak bergerak. So Datuk Win, Kenapa MLBB? Kenapa tak PUBG Mobile ke? Geng yang lain ke? I actually nampak the market lebih besar kat MLBB masa itu. Tapi I ada try Wild Rift masa itu. Oh, ada try Wild Rift? Ada try. And in fact, jika tak silap ada invited. Apa tournament I selalu lupa. Tapi hype dekat Malaysia. I nampak macam dia tak ada hype lah. So I still focus MLBB. And until upcoming ni, diorang dah ada dengar-dengar akan franchise. Betul. So Datuk ready lah kalau franchise? If you ask me now, I dah boleh bagi jawapan lah. Sebab franchise kan dia involve big amount of fund kan. So jikalau tanya saya memang interest. Tapi I won't do it alone lah. Maybe ada a few partner kan? I need partners because at this moment kat Malaysia is still sangat infant. Susah untuk can sustain, boleh sustain, tapi masih kurang susah untuk monetize. I mean for Lunatics, Homeboys is doing very well. Cakap jujur, doing very well. So, but for my side, I think monetization still a concern. Betul. Sebab so far kita spend more than receive. Itu return dia tu masih lagi negatif lah kan. Negatif lah. Kalau kita kira macam nak sustain team kan, dia punya overhead of team, and then returnnya dekat just price pool lah, benda tu masih lagi
Tak balik modal lah senang cakap. Dalam bahasa Melayunya tak balik modal. Yes, correct. Alright, so kita beralih soalan kepada Stingy Okay. pula. Okay, Stingy. Hai, apa khabar Stingy? Stingy. Yes. Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dah jumpa beberapa kali Stingy, tapi kita lintas lalu je. Kita tak pernah borak panjang. Tak pernah borak panjang. So hari ni saya masa the moment Datuk Wayne bagi tahu nak datang, dia bagi tahu boleh tak saya bawa player-player saya, ex-player dan juga yalah orang yang menguruskan. Kalau bukan Datuk Wayne, Stingy orangnya, betul? Betul. So Stingy lah orangnya. So Stingy kenapa Mobile Legend? Ni intro sikit dulu. Kenapa Mobile Legend? Sebab dia sebenarnya dulu hobi. Asalnya hobi dengan kawan-kawan zaman sekolah. Macam malam-malam lepak main. Adalah impian. Pernah ada impian nak jadi pro player. Tapi tak pernah reach ke level tu. So biasa, itu normal. So saya decide untuk jadi manager. Betul. Mengisi kekosongan mana yang ada. Okay. Sebab saya sebelum ni saya tengok Dota di international apa semua. Saya nampak yang bukan sekadar player saja boleh berjaya dalam industri. Means kita boleh jadi manager, boleh jadi designer, apa-apa yang kita pilih. Content creator dan sebagainya. Betul. So daripada situ saya pilih untuk jadi manager. Saya start jadi manager tahun 2018. Oi, lama. Time tu tim lama saya Pen of Exile. Lama dah. Memang tim tu dah berapa tahun lama lepas. Dan saya adalah ke LL Stylish kalau dia pernah dengar. Dan tim lemah lah. Tim yang saya breakthrough ke semi-pro scene. Sebelum tu banyak diduduk di Division 3, Division 4. Okay. Time tu player-player yang saya ada tu orang kenal kat tier tu. Tapi orang just kenal player je. Orang tak kenal siapa yang behind the scene, siapa yang uruskan scrim apa semua. Macam tu lah. Susah kan kerja. Betul. So last kali bersama tim lemah lah. Yes. And then sekarang dengan Datuk Wayne di Lunatics. Tapi saya dah resign lah. Sebab saya kena fokus dengan study. Sekarang ambil course apa? Saya business management. Business management. Dekat mana? KL? Dekat PJ. Dekat PJ je. Alright. Okay. Berbalik kepada Datuk Wayne. Alright. So Datuk Wayne. Okay. Biasalah MPL nak start. Okay. Kan? Kita pun adalah orang akan bercakap kan, orang akan bertanya kenapa performance tim Lunatic ataupun tim lemah tak konsisten masa season 10. Secara jujur, I personally tak ada involved much in the percaturan ataupun planning. So I leave it to manager dengan coach untuk handle itu squad. Yeah. So Datuk ada tanya macam saya ada tanya, tapi apa yang saya nampak sendiri ialah maybe we are still newbie to the pro scene. I believe sebab experience kena ada kan. Betul. Yes. Dia punya atmosphere nak kena betul. Sebab mental mungkin nervous ke on stage ke semua. Ya, betul. So but they did well, still can sustain the slot for the first season. Memang nampak keputusan tu berpihak kepada tim lemah dan go through dekat playoff lah kan. Bila playoff ni confirm lah next season tu ada. So lepas habis MPL tu kan, beberapa player dilepaskan. Adakah itu part of tim lemah punya KPI? Sebab as a company, as a organisasi, kita perlu ada set satu KPI, kita kena ada satu forecast, kita kena tunjuk kira-kira dia, kita dah invest kat sini, berapa jauh kita boleh pergi. So adakah itu is KPI daripada company ataupun Datuk Wayne ataupun macam mana? Okay, put it this way, actually bila tim lemah, I mean is a team Lunatics lah, I mean team lemah masa itu dia qualified MPL qualifier. Memang saya intention ialah biar mereka main sebab mereka yang fight itu slot balik kan. Betul. So I give them the full season main. I tak masuk campur langsung. I mean Stingy coach pun tahu I tak masuk campur. I bagi mereka main walaupun losing streak. I pun tak suara. Kalau saya marah. I tak suara langsung. Tapi after season itu habis, so I nampak ada kelemahan itu ialah pendapat peribadi saya lah. Betul. Kelemahan. So I discuss with the coach my concern. So but
because after the MPR habis, kan kita ada tournament lagi. Ya, ada I think E-Sport My, Kohai Championship, apa lagi? ada 3 tournament yang Top Clan. top tier punya tournament. Yes. So we monitor from there as well. So if nak tak nak, sebab labur kan, kita labur banyak. So betul. I pun ada expectation. Sebab tapi like most of the people mereka takkan faham benda ini kan. Betul. So tapi yang job management, kita tahulah management kan. So masa itu I told coach that we need to do something for the next season to improve. So coach yang berilah pandangan, feedback, suggestion semua. Report number. Yes. So my expectation ialah apa? So this is what I'm trying to share with Daddy Wood lah. Yeah. Oh, okay. So basically bukan Datuk Win yang letakkan keputusan tu. So keputusan dibuat melalui report yang diterima, feedback yang diterima. Macam ni sebab macam contoh season 8 kan Lunatics we loan full squad bagi Orange Esport. Betul. Okay. Masa itu coach ialah Surapayung, Balance, Ling Eza, siapa lagi? Iris. Oh, Ling Eza dari Lunatic. Yeah, Lunatics. So ramai lagi lah. I think got Isonic, Manmin masa itu pun ada. Oh, okay. So masa itulah lama lah kan. So masa itu I tak masuk campur pun. Player masuk keluar. Contoh macam Isonic actually is add-on player. Dia tambah. Tapi yang itu pun saya ikut. So untuk yang Team Lunatics for the season 10, management, I nak cakap ialah management will listen to coach decision. Suggestion. Okay. Sebab bukan management yang tentukan. Dia approve atau not approve. So contoh kan. Contoh seorang coach, dia kata I nak bawa siapa? Player A contoh. Okay. Tapi allowance sangat mahal. I rasa I nak approve atau I tak nak approve. Itu ialah management decide. So from there the coach give feedback. I yang buat approval or tak nak approve. Oh, okay. Maknanya bukannya Datuk Win yang arahkan ataupun buat keputusan. Tidak benar sekali. Oh, tidak benar sekali. Ya. Right. Tapi I faham. Tapi selama ini kan I ada nampak netizen tulis kan. I keep players semua kan. Itu tidak benar sekali. So hopefully lepas podcast ni kan, diorang pun tahu yang keputusan tu bukan daripada Datuk Win 100% kan. Ada juga feedback, ada juga. Sebab I tak ada stay kat gaming house. Ya. Walaupun gaming house is owned by me, but I never go there. Not never go there lah. I mean sangat seldom saya pergi sana. I entirely bagi coach yang buat. Even I tak masuk tengok satu screen pun. Oh ya. Time sendiri I never. Sebab bila screen saya pun tak tahu. Bila screen saya pun tak tahu. So itulah yang saya nak share lah. Itu. Ya, ramai yang tak tahu kat luar sana kan. Ramai yang rasa macam benda ni Datuk seorang je yang buat keputusan. Sebenarnya benda ni ialah atas persetujuan bersama, atas feedback bersama. So okay, setinggi pula. Okay. Nak tanya. Ada satu statement mengatakan apa? Kontrak ditandatangani oleh Stingy tanpa pengetahuan player ataupun player tak tahu isi dia apa. Adakah benda tu betul ataupun tak betul? Okay, kalau yang bab tu saya boleh cakap sebenarnya benda tu tak betul. Dia tak dijelaskan secara penuh lah. Sebab player tahu yang kita orang ke Lunatics. Cumanya player tak tahu about yang after pre-contract tu akan ada transfer ownership untuk kita orang ke Lunatics. Tapi during the process tu, bukan saya saja, player saya Goldie Luke dengan Yamichi pergi jumpa Datuk Win sendiri untuk berbincang pasal kontrak apa semua. So benda tu bukan saya sajalah yang tahu. Maknanya segala isi dalam kontrak, macam mana perjalanan kontrak itu semua ada lagi yang tahulah maknanya. Sebab saya sign dengan Lunatics hanyalah pre-contract saja, and sign tu dibuat dengan pembincangan pihak ketiga. Adalah someone tu, saya tak perlu sebut nama dia. Dia tahulah siapa dia. Saya berbincang dengan dia, and then dia kata tak apa, sign je.
So saya pun time tu sebab qualify dah nak dekat, saya nak sediakan bootcamp untuk diorang. Sebab yelah, diorang dah lama nak main MPL. Season 9 kita orang dah pernah try 2 kali. Betul. Tak lepas. So time tu bincang-bincang kata okay tak apa, approve. And then kita orang bagilah bootcamp, bagi diorang makan minum apa semua time tu. So saya sekarang ni saya nak jelaskan yang keputusan saya untuk sign pre-contract itu bukan saya seorang saja. And player aware pasal pre-contract itu, cuma diorang tak tahu isi kandungan apa dalam tu. Kenapa diorang tak tahu ataupun diorang tak nak tahu? Saya tak bagi tahu. Sebab okay. Asalnya tim lemah ni, saya sebab masuk sebagai manager. Founder tim lemah ni adalah 5 orang, 5 founding members. Luke, Yami, Emal, Min dengan Flynn. Itu ahli asal. Itu ahli asal. Flynn termasuk Flynn. Flynn lambat. Flynn lambat sikit. Batch 2. Batch 2. Dia lambat sikit. Lepas daripada qualify season 9 kita orang ambil dia. Okay. Saya tak buat perbincangan dengan diorang. Tapi saya ada berbincang dengan orang lain. Ada lagi seorang tu. So maknanya tadi statement sebelum-sebelum ni mengatakan Stingy yang buat keputusan tu tak benar lah. Bukan saya seorang saja. Maknanya ada juga yang aware, yang tahu apa yang akan berlaku, apa yang sedang berlaku dan apa yang dijelaskan, transfer ownership dan sebagainya. In fact, time lepas daripada qualifier tu, kita orang ambil masa lebih kurang 2 hari untuk berbincang sama sendiri. And then baru ended up saya cakap saya dah pening kepala, tak tahu nak buat macam mana. Luke dengan Yami offer diri untuk settlekan benda ni. So diorang yang pergi jumpa Datuk Win, settlekan apa semua, baru kita orang sign contract. Maknanya habis qualifier tu player sendiri ada juga jumpa Datuk Win? Ada. Malam tu kita orang ada lepak kat kedai makan, borak-borak apa semua. And then lepas daripada makan tu pun ada bincang lagi. Esoknya pun bincang lagi. And then Luke dengan Yami ended up pergi kat Datuk Win. And then ceritalah apa yang diorang nak, apa yang ni, apa semua. And then semua okay. And that's why kita orang sign dengan Lunatics. Okay, soalan kepada Datuk Wayne. Okay. Susah Datuk jaga budak? Tak susah. Okay lah. Tapi challenge lah, cabaran. But I learn also. Yeah. I admit I bukan satu management yang sempurna. Sebab I masih belajar daripada banyak-banyak team like Toda, Homeboys, all this. Yeah, sebab I masih belajar. So maybe tidak ada perfection. Betul. But we will try to improve. Yeah, but tadi Stingy kata itu nak tambah sikit lah. Boleh. Tambah sikit. Sebelum qualifier, kita memang ada satu perjanjian. Verbal or? No, written. So memang ada perjanjian. So because saya tak kenal setiap player seorang-seorang. I kena deal dengan orang representative. Logik kan? I kena deal dengan representative. Betul. So masa itu Stingy dengan seorang. Okay. So I masa itu already start but supply support. Give me bootcamp, give me house. Bootcamp lah. I mean makan minum, cash, financial, semua I support. And bukan itu saja. I ada jumpa player semua. Ada jumpa kedai makanan, kita jumpa. So kita borak. So mereka know my existence. Mereka memang tahu saya ada kat situ. So lepas qualifier, lepas habis lawan GFAM. Tapi saya ada jumpa Luke dengan Jamichi. Okay. Kat petrol station Shah Alam. Ada jumpa kat McDonald. Sebab itu I tak nak cakap tempat itu, tapi McDonald di satu petrol station kat Shah Alam. Kami bincang lama and kita dapat verbal persetujuan. So Jamichi Luke memang aware dalam konten semua. Semua kandungan dia tahu, semua tahu. Bukan itu saja. Kita arrange malam lagi kita jumpa McDonald lagi. Masa itu semua player hadir. Termasuk Azim? Yes. Semua. Masa itu analyst dengan coach duduk sebelah meja. Okay. Yang player duduk bersama saya. So mereka baca kontrak itu secara teliti. Bukan itu saja. Kontrak diberikan sebelum kita berjumpa. Maknanya diorang dah study dululah. Yes. I gave the contract earlier. Mereka baca baru kita jumpa malam lagi. So kita melalui banyak proses. So itu tidak benar sekali bila ada statement cakap player ke atau sesiapa ke yang tak tahu konten dalam kontrak. Itu tidak benar sekali.
So this is the reason mengapa saya contact Daddy Hood. I nak datang sini, pinjam platform ini untuk declare. I mean, Betul. Yeah. Ini bukan declare war. Bukan declare war. Ini sebenarnya just nak bagi knowledge kat diorang, just nak bagi input kan, nak bagi nak clear cut yang diorang mungkin each orang kalau macam mana kita explain pun kadang diorang tak nak terima. Yes, betul, kan? Kadang kita tak explain pun diorang tahu, diorang boleh buat andaian sendiri. So kita jadikan platform ni sebagai tempat kita nak clear cut kan, both side supaya kita tahu yang ada benda yang kita kena explain kan secara platform yang macam ni. Actually I prefer diam. Style saya memang saya takkan hirau drama. I takkan hirau. I suka drama. You suka drama kan? I tak entertain much. Even ada team lain, owner pun contact saya, Dato, you boleh tahan lah. Saya kata I tak really care lah. Tapi until satu stage that recently I nampak banyak statement yang tidak berasas, yang boleh kacau reputasi lunatic. Yes, and itu tidak benar sekali. So I have to stand up and I have to defend the name of lunatics. Ya, betul, yes. betul. So the reason hari ni I bawa Stinggi and player. Ya, player pun ada. Maybe yang tengok podcast ni diorang kena tengok part 2. Part 2. Player punya perspective. Perspektif dia. Yes. So okay, kita dah faham kan. Saya sendiri pun saya dah faham mungkin ada apa mislead ataupun miscom kat situ. Sebenarnya memang Stinggi dah bagi tahu and player pun dah aware. So dari pihak saya, dari pihak kawan-kawan lah, kawan-kawan di MPL ni, kita mengharapkan benda ni clear, benda ni jadi lebih boleh settle secara baik, secara internal, tanpa perlu keluar statement dibalas dengan statement. Actually I tak nak keluar statement pun masa itu. Sebab itu masa ada drama, you tengok Lunatics tak ada keluar statement. Betul. If can, I tak nak keluar statement pun. Tapi ramai nasihat WhatsApp saya, Dato, you keluar statement. Saya kata I rasa tak perlu masa itu. Dia kata Dato different, e-sport different, you tak keluar statement orang akan bash lah. Saya kata okay lah, so kami keluar statement lah. So itu sebab Datuk mengambil keputusan untuk keluar statement. And sama ada orang nak terima tak terima, itu memang kita tak boleh paksa. Itu atas orang lah. Betul. Yes. Tapi orang lain perspektif, lain pandangan, so kita terima lah seadanya. So Datuk dah keluar statement, dan diorang pun still tak boleh terima. Tak boleh terima. Masih tak boleh move on. Tak boleh move on lagi. So tapi ada sampai certain level, screenshot muka semua ada pun. Ada sampai attack personal Ada pun. Sedangkan diorang tak dalam situasi tu kan. Kan macam netizen ni dia tak sampai ke situasi tu, dia tak faham sebenarnya flow tu macam mana. So hopefully sorry Daddy. So, actually masa itu media pun mainkan peranan yang sangat penting. Sebab media I tak ada terima satu call or WhatsApp contact for interview. No, I mean media should ask both side. Betul. Tapi tak ada. Tapi dengar Daddy sebelah ask both side. Very good. Daddy very good. Very good. So actually it's good. So tapi masa itu kan dengar sebelah. Betul. Lepas tu you terus publish article. Bila I baca itu artikel, I say, what's going on? This is very serious now. Something is sickening. Saya kata baca ini sangat serius. But like I say, if kami sini suara banyak, I pun takut nanti kan trigger kan itu media nanti dia. So I keep quiet. Tapi until recently saya hanya buat decision untuk clear. Sebab I tak nak nanti ada apa-apa benda unsur-unsur ataupun drama ke ataupun negative comment until affect sama player preparation for MPL. Ya, betul. Season so I nak mereka fokus. Betul. So memang quite challenging, tapi ini adalah warna-warni e-sukan. Warna-warni e-sport. Ya, betul. Maybe macam kat Malaysia ni beberapa orang ni dia dekat dengan player. Dia kurang rapat dengan organisasi. Itu mungkin kita boleh menambah baik lah kan. And hopefully siapa yang tengok ni mungkin boleh. Apa tadi Stinggi kalau nak tambah boleh tarik. Boleh. Saya nak mencelah sikit. Boleh. Lagi satu pasal macam rapat sikit. Dekat apa ni, dekat public, netizen diorang
tahu sekadar tahu macam atas je. Diorang tak tahu atas iceberg lah. Tu bagi contoh iceberg. Tapi diorang tak tahu apa yang berlaku kat dalam tu. So diorang buat assumption sendiri, and then dalam masa yang sama ada maruah orang lain yang tercalar. Ada nama yang reputasi yang tak sedap didengar lah orang. Bila orang dengar pun macam dia ni dulu pernah buat macam ni. Jadi so dengan kita orang datang kat podcast ni, kita orang nak clearkan nama kita orang, and then nak bagi orang faham apa yang kita orang lalui. Betul. Dekat dalam scene. Alright. Saya personally saya memang faham. Sebelum terjadinya drama ni pun saya dah faham. Sebab saya antara orang yang lalu banyak fasa kan. Kita dah lalu orang cakap daddyhood ni, daddyhood tu. So saya dah lali dengan benda-benda ni, and saya just move on. Cuma yelah kadang-kadang ada certain level tu bila dia dah break the limit tu, kita memang kena protect, kita kena defend. Keluar, kena defend nama sendiri. Betul. That's one of the reason kenapa saya datang jugalah. Hopefully sesi yang pertama ni dapat release sikit, dapat release sikit, and after publish ni pun maybe diorang pun akan bercakap kontrak orang dah tahu kan, orang dah even player pun dah aware dengan content yang ada dalam kontrak. So hopefully netizen boleh terima at least apa yang disampaikan kan. Macam mana terjadinya perjalanan tu, itu atas diorang. Diorang nak terima macam mana, diorang punya pasal. So tapi Datuk dan juga Stingy sendiri dah explain, dah bagi, clearkan nama, dah clearkan dengan beraninya datang kan, bercerita benda ni pasal kita. Yelah betul, kalau kita even buat statement pun orang akan cakap alah sembunyi dengan statement. Tapi yelah, suatu tindakan yang pada saya sangat okey dan betul. At least diorang tahu. Okay, season 11 MPL 11 nak tanya Datuk sikit. Apa preparation Lunatic? Maybe boleh share sikit ke, ataupun belum boleh leak ke? Roster can't leak tapi rumours dah keluar sikit-sikit kan. Tak perlu rumours pun, itu memang fakta. Betul. Memang kita ada kami import player dari Philippines, Indonesia. Wow. Yes. I tak tahu dia punya outcome macam mana. Yes, maybe good, maybe bad. I don't know, but I still want to give a try. Sebab bagi e-sport, for me myself, sebab e-sport bukan saya punya full time job. I macam nak experience, I nak adventure. Betul. How it feel that I have Philippines player, Indonesia player. Itu. Okay, yes. Betul. But memang ada cabaran macam contoh chemistry ke, semua ke, communication ke. Itu I terpulang kepada coach untuk fix lah. Tengok macam mana nak manage kan. But for me, I nak try tengok ada perubahan tak. Okay. Datuk dah pernah join scrim diorang ke? Itu saya ada join. Ada join? Kali ni ada join lah? Okay. Mantap okay. Same goes to me. Saya daripada balik M4 saya terus ada kali ni ada lah. Saya nampak kali ini season ini banyak team dia memang serius lah. Betul. Banyak serius. Saya pun masuk tengok. So yes, but of course saya pun nak ambil peluang platform ini untuk thank you to Monster Vicious lah. Sebab masa itu drama. Actually orang luar tak nampak kesusahan Lunatics masa itu. Sebab masa itu kan drama. Sangat susah untuk kami recruit players. Untuk convince diorang kan. Join saya. Sebab masa itu, I nak clarify satu benda. Masa tu player keluar, like I say, it's not the management 100% decision. Okay? Management dengar pendapat coach semua kan. Tapi hanya 3 player. 3 je yang 4 player. Okay. Flynn, Yamichi, Luke dengan Min. Okay. Tapi untuk Rain, kita tak pernah keluar dia pun. Tapi Rain SPM. Tom T5 SPM. Okay. In fact, saya ada WhatsApp Tom T5. Saya kata, come back. Dia kata, dah boleh dah tu SPM. Okay. Emma tak pergi. I keep Emma. Okay. Tapi lepas mereka pergi, so sebab Z pun nak follow mereka. So, masa itu Emma tinggal seorang. Dia macam, no heart lah. Betul. Tapi, saya masih tolong player saya, walaupun saya tahu dia nak keluar. I try to find a team for him. I carikan team untuk dia. Bagi opponent tau. Kompetitor tau. Betul. Tapi I okay sebab I ada borak dengan Ima, borak dengan ayah Ima. Ada borak. So I say I will help. Walaupun macam saya free, macam bukan free lah. I mean, macam I kena bagi orang. Betul. Sedangkan Ima is very good jungle. Ya, betul. Tapi orang tak tahu luar. So masa itu kan kita tak ada roster. So tambahan lagi ada drama.
susah untuk kami cari player. Tapi nasib baik MV, especially Amir, Tan Sri Koga, so mereka memberi peluang lah untuk bekerjasama dengan kami. Alright. Maknanya bukan semualah player kena kick. Bukan. Tapi netizen kata, Dato' kick ni, Dato' kick itu, Dato' kick coach. I tak kick coach. Coach yang request nak resign. I tak kick pun. Langsung tak benar sekali. Itu yang saya nak explain lah. Hopefully benda ni boleh jadi iktibar lah kepada semua. Ambil input betul-betul and jangan suka-suka tulis kan yang boleh mengganggu reputasi. Macam ni dah susah untuk lunatic nak yakinkan player dalam Malaysia. Sangat susah masa itu. I jujur masa itu memang sangat, it's a very difficult time for lunatics untuk cari player masa itu. Sebab kan orang akan fikir, masuk nanti buang kan. So but like I say lah, I sangat berterima kasih kepada MV. I still want to say very thank you. So but tapi macam mana pun, I pun terima banyak WhatsApp from MPL team pun ada, Tier 2 team pun ada, owner semua. They give a very good moral support. Kalau ada nombor you, I bagi moral support. Sebab message hampir sama. Kami management kami faham. So mereka tahu lah. So MPL Season 11 Lunatic akan jadi competitor, contender. Very good contender. Tak nak lah sebab we will do our best lah. We will do our best. Betul. Yes. Okay, Stingy. Okay. Lunatic Season 11. Perspektif dah tak jadi manager kan. So perspektif sebagai viewer. Sebagai viewer, apa yang Stingy nak tengok Lunatic ni punya gameplay ke, dia punya vibe ke, dia punya branding ke, apa yang Stingy nak tengok? Saya nak tengok yang either, sebab yelah Lunatic pun import 2 orang player luar. So kita nak tengok mana tahu ada perubahan gameplay yang lain macam ke apa. Dia position apa yang dia isi ESP dengan Golin kan. ESP dengan Golin. So akan jumpa Anip dengan Sepat. Yes. So diorang kadu mekanik nanti tengok macam mana diorang punya mikro makro. Betul. Dengan import player ni kadang-kadang ada benda baru yang kita boleh tunjukkan. Betul. Untuk kita improve quality. Mungkin diorang punya gameplay tu dia bantu team tu sendiri untuk improve. Betul. And then diorang pun ada pengalaman kat sana main MPL, main MDL apa semua. So saya rasa diorang boleh menyerlah jugalah untuk season ni. Okay, saya akan tanya 5 tim Stingy, 5 tim Dato' Komen. Okay. So Stingy, Orange Esport sebab Orange Esport saya tak tahu sangat apa yang tengah terjadi sekarang. So saya tak database kurang lah. Kurang. Macam selalu ada lah sikit rumor-rumor. Ni tak ada. Memang kurang betul Memang kurang betul. Saya tak tahu apa yang jadi. Sama. Saya pun kerap bertanya. Saya pun kerap cari juga info. Masih belum dapat. Betul-betul diorang simpan dia punya kuku. Tak tahulah diorang bawa masuk siapa kan. Betul. Okay, Orange Esport dah. Red Esport. Red Esport ni saya rasa strong. Boleh jadi strong. Boleh jadi strong Ada sebab je, tapi saya tak tahu kenapa. Okay. Orang dalam scene tahulah kenapa saya cakap boleh ni. So Red Esport akan jadi pencabar juga. Akan jadi pencabar juga. Alright. SMG. SMG. Kalau SMG ni unpredicted. Unpredicted sebab player dia setiap season ramai. Apa-apa boleh jadi. Nanti tahu-tahu adalah yang ni masuk daripada sana ke sini. Dorang lain lah dengan bantuan Coach James lagi. James dah tak ada. James dah tak ada. James dah resign. Ini salah satu benda saya tak tahu. Okay, RSG pun boleh jadi contender juga. Sebab diorang memang season lepas kat playoff pun boleh kata strong jugalah. Betul. Nampak diorang strong. Dia rusuh Chibi begitu je. Kau ngajar. So Chibi kita orang kena 2-0. Okay. So RSG pun antara yang akan menjadi pencabar. Okay, Team Hub. Dari sudut perspektif Stingy. Team Hub, saya tak rasa dia akan jadi one hit wonder. Dia akan still bagi cabaran dekat ni. Cuma kita tak tahu apa outcome dia nanti. Sebab saya ada dengar rumors
yang salah seorang player dia kena sambung study. Oh, And then ada player-player baru masuk, saya tak tahulah, itu rumours kan. Kalau betul-betul lah, kalau tak lah, saya tak tahu. Okey. Kita ke Datuk pula. Okay. Datuk punya pandangan lah untuk 5 tim pula Alright. Okay. Kita start dengan Homeboys. Strong. Jangan sebab saya. Apa tak ada, memang strong. Bagi maybe I pilih 3 team. I rasa sangat strong lah bagi I lah. Homeboys, SMG, Red Giant. Wow. And I very close to Red Giant. Simon? Azim, player dia. Azim manager, dulu manager, sekarang Rush kan. Ya, betul. Asia, rapat lah. So, I predict these 3 teams very strong. Homeboys pada perspektif Datuk, strong untuk season 11 lah. Boleh masuk MSC. Amin ya rabbal alamin. Red Giant Esport, Okay. your perspective. Mereka memang strong dari semi pro. Memang sangat konsisten. Konsisten. Lagi-lagi I nampak itu apa? Chemistry. Zakyuti strong. Ya, betul. Sebenarnya I antara yang minat dia punya gameplay. Sangat strong. So I won't be surprised mereka top 3. Even I ada text manager sebelum ini Azim. I kata Ilax can go for top 3. Boleh. I jenis ialah I won't exaggerate macam saya takkan cakap Lunatics I owner, I kata saya nak Lunatics, macam bagi benda-benda yang tidak how to say over, macam saya kata Lunatics boleh bantai ni bantai itu, tak ada. Saya sangat realistic. What I can say, Lunatics is well prepared for this season, but I no doubt Homeboys, SMG dengan Red Giant sangat strong. Alright. Respect but no fear. Yeah. Respect but no fear. Madness Gaming ataupun Freak Out. Itu. I think for new teams dari tier 2 dia memang ada sikit cabaran lah. Nak adapt dengan situasi. Ya. Macam contoh dulu Iblis, apa lagi? Karakal, MAB. So I nampak even Lunatics pun hampir, bye-bye. So we know that. So I nampak Madness, their players are strong. Mali ada, Sonic ada. Strong. They are strong. Tapi ada beberapa player yang tak ada experience. So itu struggle lah. Kena tengok macam mana mereka adapt fast ke atau slow ke. Akan ada struggle. Alright. Dah 3 team Red Giant, Homeboys dengan Madness. Okay, Todak. Yes. Untuk season 11. Untuk tak tahu macam I sekarang tengok news itu semua nampak macam internal sikit kan. Diorang ada bergolak sikit. Tapi I tak tahu betul ke ataupun wayang. I tak tahu macam wayang saja. Macam betul, maybe mereka ada preparation, I tak tahu. Tapi like I say lah, top 3, no offense lah, I respect semua team, especially Todak kan, mereka sangat consistent. Top. I memang respect mereka, but I'm the kind of person sangat straightforward. Like you ask me top 3, saya masih cakap itu 3 team lah. Tapi I respect Todak. And then last, Lunatic. Pendapat Datuk untuk season 11 ni, Lunatic akan jadi macam mana? Macam lain ke? Macam lain. Sebab I ada tengok gameplay kat Scream. So because itu coach sekarang dia sangat aktif Scream dengan Philippines. Access dia senang kan? Sebab dia Philippines. So mereka sangat kooperatif. Philippines sana pun Scream banyak. So I nampak advantage lah. Solid lah. Quite solid lah. Compared to previous. Bukan previous tak bagus. I mean because of kita nak tengok itu atau how to say player import dengan local player macam mana kan. Dia punya pembaharuan tu kan. Pembaharuan tu nak kena kita nak kena tengok daripada sudut apa. Mungkin dari situ kita boleh improve kan kita punya local player. So Lunatic ada beberapa player local yang dah sign Zone ke, Fix ke, Dominus ke, tak ada? Itu tak boleh cakap. Tak boleh cakap Itu tak boleh cakap. Local. Import je boleh leak Import boleh leak. Local belum Local belum. Wow. Tapi kali ini kami confident. But like I say lah,
tengok macam mana lah later. Ya. Okay, soalan last lah sebelum kita nanti panggil diorang untuk boleh. sesi nombor 2. Branding Lunatics ni, adakah Datuk akan expand macam merchandise, akan fokus on merchandise, content and production house and so on, ataupun stick dengan e-sports saja? At this moment, secara jujur, I ada contact dengan Singapore. I ada interest untuk gabung. Oh, ada collaboration nanti. Itu bukan collaboration setakat 1-2 season itu, bukan. I memang ada cadangan untuk Partnership. merge. Untuk merge terus. Tapi belum secara konkret lah, itu perbincangan. Itu pertama. Kedua, I in the midst buat satu team kat Indonesia. Ya, saya pun nak pergi Indonesia. Indonesia dengan seorang yang sangat influential kat Indonesia. Dia tolong. Wow. Dia tolong. Wow, laju. Dia tolong. So itu memang saya punya plans setakat ini, sebab I rasa it's too fast for me to focus merchandise. Sedangkan kami masih new, so-called new. Branding wise pun tak sekuat, I mean, like Homeboys Toda. So I tak nak fokus benda-benda yang boleh diversify saya punya fokus. I nak strongkan saya punya kedudukan in terms of brand identity. Bukan branding itu benda nak market something, but itu as a team. Ya. Bagi orang aware dulu. Tapi kami masih belajar lah, sebab I tengok Homeboys Toda semua doing very well. Alhamdulillah lah, rezeki. Yes. And hopefully sebab benda tu pun ialah cara kita nak sustain e-sports team kita. Cost tinggi. Datuk sendiri tahu saya. Tinggi. Cost memang super high. Sampai isteri saya pun question saya. Dia kata, nak carry on lah. Saya kata carry on. Ya. Tinggi tau. Sebab tinggi. Orang luar tak nampak benda ini. Saya bagi basic je lah. Kalau basic gaji 1,500. Kalau ada 6 orang dalam satu team, 5 player, 1 coach, kat situ 9,000 sebulan. Satu season 6 bulan. Betul? 9,000 nak 36,000. Sorry. 6,9 54,000, sorry. 54,000 kita kena spend. Dan return Yes. return dia kita pun tak tahu. Betul ke 9654? Betul kan? So return dia pun kita tak tahu. That's why saya memang tekankan merchandise and branding. Itu sangat penting. Itu sangat penting. Tapi I percaya Homeboys dulu pun kena fokus di prestasi dulu. Betul. For me, I rasa kalau team you tak perform, you buat jersey berapa cantik pun, tak ada orang beli. No way, man. I mean, I tak tahu Daddy Hook setuju. So saya rasa Betul. I rasa kami masih kat fasa development. Kita masih belum sampai situ. Alright. But we will be there. Hopefully we will be there. Then masih itulah kita akan fokus more to merchandise, benda-benda lain. Alright. So very good input, very good session. Thank you. First, orang kata first chapter untuk Lunatics punya. Jadi, I tak pernah interview mana-mana pun. Oh ya ke? Sport, yes, tak pernah. First time ah. First time. So exclusive first time. Exclusive first time, and I think will be the last time. Oh yeah. Yes. Sebab I memang stay low. Chill. Tengok je anak-anak buah. Sebab anak pun sekarang so besar. So saya very honored lah dapat it's my honor lah. So it's my honor. And hopefully benda ni dapat clear cut kepada orang-orang luar sana, netizen luar sana, dia orang boleh terima input yang kita bagi tahu kan, cerita-ceritanya, and either dia orang terima atau tak itu terpulang. Betul, terpulang. Yang penting kita punya tanggungjawab dah jelaskan. Okay, Datuk, any last word for Lunatics fans yang menonton? I think harap lah lepas dengar penjelasan kami, they have the I believe they will how to say describe sendiri. Mereka kena tentukan. And satu benda lagi ialah saya harap netizen sometimes kena ada common sense. Tidak terima bulat-bulat lah. Jangan just dengar terus share. Itu sangat bahaya. Dengar share lah, ataupun buat story. So kadang-kadang kita kena think
sekali, twice, thrice. Betul. Kita fikir baik-baik. Itu yang penting. And of course, apa-apa yang kami buat yang tidak sempurna, I say sorry. I say sorry. No problem. I think Bukan sorry untuk case ini saja. Maybe for my previous players. Actually, I ambil platform ini pun nak say sorry to my previous player. Previous player contohnya macam tak kisah tier 2 ke, dulu punya line up. Sebab dulu I pun tak sempurna. Kadang-kadang I make wrong decision. So I say sorry. But I am learning. Yeah, I'm learning. Meminta maaf tu adalah lebih baik daripada lebih daripada apa? Lebih daripada sombong, kan awak? Bukan senang tak nak minta maaf sebenarnya. Benda tu sangat-sangat. I semalam I fikir, if I attend this platform, I nak minta maaf macam malu lah saya kata. Tapi I have to lah. Untuk kawan-kawan yang support Datuk, MV dan sebagainya, any last word untuk diorang? Sama, saya kata thank you very much for their support, willing to collaborate dengan Lunatics lah. And thanks to my wife lah, still support me lah. Yeah. Behind every successful man ada wanita di belakang. Okay, Stingy. Okay. Last word ataupun kata-kata terakhir. Bukanlah terakhir untuk Stingy, tapi untuk sesi kali ni. Kata-kata terakhir, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang pernah sokong tim lemah ataupun tim Lunatics ke, tak kisahlah, yang pernah ada dengan saya, yang pernah menjadi player saya, yang berada di belakang saya sepanjang saya berada dalam e-sport MLBB ni. Akan comeback juga habis belajar ni? Dalam masa dekat mungkin akan. Mungkin. Oh ya. Mungkin lah, tak tahu lagi. So, Daddy nak jadikan saya manager On Boys? InsyaAllah. Tapi On Boys dah penuh betul-betul. Tapi kita still boleh tengok mana loophole yang kita boleh isi. Alright, so harapan saya pula, hopefully sesi ni boleh clearkan, boleh increase balik reputasi Lunatics. And kita akan ke sesi nombor 2 bersama player pula. Thank you. Okay. Alright. Terima kasih, Daddy. Good session. Thank you. Alright. Okay, hai. Assalamualaikum. Apa khabar? Okay. Alright. Goldie Look. Yamichi. Dia daripada tim Lunatic ke Lama? Tak tahu yang mana. Tak tahu. Dua-dua. Okay. So saya akan tanya, saya akan tanya, dan kalau korang nak jawab, just tarik je lah. Boleh. So saya akan tanya Yamichi dulu. Boleh tarik. Okay. Boleh adjust, jangan risau. Just adjust je. Kan lebih dengar. Okay. So Yamichi memang Mobile Legend lah. Mobile Legend. Game Mobile Legend. Tak. Sebelum main Mobile Legend ke? Sebelum main Mobile Legend saya main Dota dulu. Oh, player Dota. Tapi bila biasa je lah. Oh, player just for fun je lah. Just for fun. Alright. Bunyi apa tak? Oh, F5. Okay. So just for fun untuk play Dota, and then venture into Mobile Legend. Member je. Member je daripada tier 2? Tak. Saya main dengan member kat Mamak lah. Oh, dia tak serius lah time tu? Tak serius pun main. Berapa lama ambil masa untuk serius bersama kawan-kawan ni? Sebenarnya saya main Mobile Legend, nak main kompetitif, main biasa-biasa tu, main dekat Mamak tu 2 tahun main dekat Mamak je. Saya nak naik legend tu pun susah. Oh ya ke? Ya, saya nak naik legend pun susah. Ini satu keajaiban ni. So main kat Mamak macam tu je? Main kat Mamak macam tu. Lepas tu saya ingat tahun 2019, waktu tu saya pelajar universiti lagi. Saya join satu tournament dalam universiti tu. Member dalam universiti tu cakap saya ada bakat main. Role tu memang role daripada dulu? Tak, role tu asalnya saya role mage mid. Oh, okay. Waktu tu ada 2 core. Ada core mid dengan core dekat gold lane. Oh, alright. Lepas tu saya tukar role, masuk scene kompetitif tu saya first dengan team Baikdo. Alright. Guna nama sama lah, Yamichi. Waktu tu guna nama Yami je. Masuk MPL je saya guna nama Yamichi. Oh, asalnya saya guna nama Yami je. Yami tu stand for? Yami tu saya ambil daripada anime sebenarnya. Sebab saya minat dari satu karakter tu, saya minat karakter tu, saya ambil kat situ. Saya ni masalah saya, ni saya tak tengok anime, tu masalah ni. Saya cuma tengok satu cerita je dulu. Great Teacher Onizuka.
Allah. GTO. Lama je tu kan. Saya tak pernah dengar tu. Tak pernah. Okay, maknanya saya orang tua lah. Orang lama yang tengok anime. So nama Yami tu daripada anime lah. And then main 2 tahun terus masuk kompetitif. Memang tahu masuk kompetitif. Saya ni sikit je. Saya daripada 2019 sampai sekarang saya ada dalam 4 team je. Saya masuk dalam 4 team ke. Baik Do. Lepas tu Purge. Okay. Purge Reborn. Lepas tu saya masuk On Air Academy. Pernah duduk On Air? On Air Academy. Asal tak pernah nampak? Dekat Academy. Academy, alright. Lepas tu saya masuk dengan ni Loop. Dekat Anonymous. Ni antara founder lah untuk Tim Lemah. Tak founder Tim Lemah, Loop. Founder Tim Lemah sebenarnya Loop lah. Loop founder Tim Lemah. Okay. Alright, soalan ke Loop. Boleh tarik sikit, rapatkan ke mulut. Okay. Gol di Loop. Ya tu. Sering disebut-sebut di MPL season 11 kan. Out of nowhere tiba-tiba famous macam tu kan. Tim Lemah. Botak ni. Sebab botak dia ni. Tak ada sebab lain dia ni. So gol di Loop memang main game, memang meminati Mobile Legend dari dulu, ataupun bila tengok e-sports berkembang memilih Mobile Legend? Nak ikutkan kalau macam daripada history lah pas kan. Saya ni memang suka main game. Memang main Dota, Counter Strike semua main. Lepas tu bila dah masuk asrama tu kan. Bila masuk asrama tak boleh lah nak main. Memang tak boleh nak main dekat PC semua lah. Lepas tu kadang main kat phone. Lepas tu bila dah masuk universiti pun memang main kat phone. Lepas tu memang lekat. Nak ikutkan memang nak jadi gamers. Tapi nak ikutkan daripada kecil tu memang sebenarnya nak jadi ustaz. Okay. Profession tu ustaz lah. Tak juga. Tapi rasa nak jadi ustaz lah. Macam tu. Sebab sekolah agama? Tak adalah, saya sekolah menengah sains je. Budak pandai ni. Tak, bukan budak pandai. Tapi nak jadi ustaz tu sebab rasa diri ni jahat kan. Okay. Nak bantu diri sendiri dulu. Itu baru bantu orang lain. Dan baru boleh menyebarkan dakwah lah. Betul tak? Ya kami? Macam tu ke? Boleh. Dia pandai. Dia seorang budak pandai Alright, so buat Tim Lemah kan, go through. Kalau nak cakap pasal Tim Lemah tu yang jadi, saya macam masuk tim sana kena backstep, masuk tim sini kena backstep, memang nak give up tu memang. Sebelum Tim Lemah tim mana? Banyak tim jadi, banyak tak terkira sampai tak ingat nama. Dia macam lebih kepada saya masuk tim tu, lepas tu adalah saman-saman yang macam backstep, macam tak suka. Okay, lepas tu dia buang. Lepas tu saya pun banyak kekurangan dulu. Lepas tu bila dah sampai satu tahap tu, saya rasa macam saya nak buat tim sendiri. Saya nak buat tim sendiri, and saya scout lah mana-mana player, mana yang saya bukan ambil player yang betul-betul dah kuat. Macam contoh macam player-player MPL, bukan macam tu. Saya pun tak ada link juga dengan diorang kan. Saya ambil player-player yang saya rasa diorang ni boleh pergi jauh. Potential lah. Potential player lah. Tapi tak ada platform. Tak ada platform. So antaranya yang Gold Loop jumpa masa nak create Tim Lemah ni. Okay, kita cerita habis ni. Boleh. Kita cerita habis. Waktu tu macam saya nak cari player kan. Ada yang player kaki ninja. Contoh-contoh teater ni memang kaki ninja. Memang ada player yang suka maki-maki. So benda pertama sekali saya akan tengok is attitude lah lebih kurang. First is attitude. Yang keduanya dia ada semangat nak pergi jauh. Tu yang paling penting lah. And saya tengok macam Min tu dulu dia ada squad. Lepas tu dia jadi sub je kat squad dia tu. Tapi saya nampak Min tu boleh pergi jauh dah ni. Potential lah, very potential. Dia potensi, tapi dia kena gunakan dengan cara yang betul. Boleh pergi jauh kalau digunakan dengan cara yang betul lah. So saya pun tarik Min. Yamichi pun sub juga. Macam orang-orang dibuang. Orang-orang yang tak diperlukan di situ saya ambil sebab saya memerlukan dia. Okay. Meletakkan sesuatu di tempat yang betul. Betul lah kot tu. Betul kami. Itu adin kan, agama kan, meletakkan sesuatu di tempat yang betul. So bawa diorang ni ke tempat yang lebih yang saya boleh manfaatkan. Okay. So jumpa semua banyak dalam rank gitulah. Tak juga. Sebab saya ada selalu juga tengok Yami ni main tournament. Sebab dia ada main tournament Perak juga. Yang dia bercakap main dengan tournament universiti dia tu tournament Perak lah. Sebab saya pun main juga tournament Perak. Lepas tu tengok Yami. Yami boleh main. Lepas tu try sembang-sembang dengan dia. Ada attitude bagus. Memang budak baik sebenarnya Yami ni. Tu yang berminat, boleh train.
selain Yami ada Emal tu cerita dia memang agak dramatik lah cerita dia. Saya ni kalau cakap pasal, sebab tadi cerita nak jadi ustaz kan. Saya percayalah sebab saya percaya yang kalau dengar cakap, kena rapat sikit. Saya percaya yang kalau dengar cakap mak tu ada berkat, ada restu. Berkat. Okay. Ada dia punya apa tu? Dia punya gift dia. Betul. Ada sesuatu keberkatan lah yang saya dapat kan. Imal ni waktu tu dia cuman bisa at least je. Dia boleh main at least je. Dia main scream, dia macam combo waktu saya dengan Imal dulu, at least sekali kan. Waktu tu saya tengok Imal ni macam at least jungle. Tak adalah. Waktu tu dia goal lane asalnya. Oh, okay. Tentu siapa jungle? Raiko Sora. Raiko yang mana satu lah? Dia adalah juga player tier 2. Okay. Lepas tu waktu tu Imal tu saya sebenarnya bukan cakap berminat. Tapi mak saya cakap ini player ni memang power. Oh, mak sampai parent pun ambil tahu juga Wow. Parent memang support lah. Support untuk pergi lagi jauh lah. Walaupun sambil tu saya study sambil main game. Oh. Nak cakap perit sebab nak study mechanical engineering. Betul. Lepas tu nak main Mobile Legend, nak commit tu lagi, komitmen tu lah berat. Betul nak kena nasib baik parents saya support, sebagainya abang-abang, family. Dapat pula kawan-kawan macam Yami, baik je. So daripada situ terjadinya lah tim lemah. Dikumpul, panggil Emal, panggil Min. Masam jumpa macam mana? Masam, Azim. Flynn tu dia, waktu tu Flynn tak ada squad Yami. Dia tak ada squad. Dia lepas keluar daripada Bosco. Mikey. Baru Mikey. Dia habis daripada Mikey, Bosco. Sebelum Mikey dekat Bosco, and then dia tak ada squad. So bawa dia sekali lah time tu. Waktu tu Flynn dia ada Roger kita orang. Ada slot ke. Waktu tu pun ada slot sebab apa Yami? Rain di sekolah. Rain tu sekolah. Rain bocil tu dia sekolah waktu tu. So Rain Flynn ni boleh commit 24 jam lah kiranya. Yang main role Flynn tu. Okay. So dia sekolah, then Flynn mengisi kekosongan tu lah. Alright. Maka terjadinya tim lemah. Okay, tim lemah. Yelah, MPL. MPL ni terkenal dengan, sebelum nak start MPL, kita tahu akan ada drama, akan ada tu. Adakah kita terus melompat ke isu yang berbangkit lah. Player tahu ataupun tak tahu isi kandungan kontrak yang ditawarkan. Goldilocks sendiri dan juga Yamichi sendiri. Adakah anda berdua tahu, aware bahawa okay, ni akan jadi macam ni, ada KPI dan sebagainya? Kalau nak cakap pasal isu kontrak, kita orang, bagi saya lah, squad saya dengan Yami yang deal kan, kita orang memang dah baca kontrak, kita orang dah tahu, dan memang kita orang okey je dengan kontrak tu. Itulah. Cuma yang masalah kontrak adalah yang kita orang tak tahu sikit kan, sebab itu pun daripada segi management tim lemah. Maknanya ada loophole yang je loophole. Tapi ada daripada yang kontrak MPL tu, dengan kita orang dengan Datuk Win, kita orang memang bacalah kontrak tu. Dan faham lah benda tu. Dan Yami sendiri, okay, kita soalan Yami sendiri. Yami sendiri selesa lah untuk bergerak bersama organisasi dan tidak bergerak sendiri. Yelah, sebab kita nak gerak sendiri ni, kita kena ada good capital, kita kena ada good branding kan. Kita kena ada good support. Maknanya tadi kalau nak commit bayar sewa pun dah berapa sewa rumah, betul tak? Dia nak bergaji lagi. Adakah Yami sendiri okey dengan pergerakan tu? Sebab sebelum MPL tu bermula, saya dengan Luke dah pergi jumpa Datuk Win banyak kali. Jadi macam untuk apa, bagi terbaik lah untuk during the process lah. During the process tu. Jadi saya dengan Luke pun dah baca. Lepas tu dah sebelum kontrak tu dah ada tu, saya dengan Luke dah bincang dah dengan Datuk. Apa yang nak dia ada dalam kontrak tu, apa demand player, apa juga demand organisasi. So maknanya dua-dua tu dah ada persetujuan awal lah gitu. Ya, betul. So tim lemah ni kan pada saya lah TL lah, lunatic ataupun lemah kan. Masa korang start season 10 tu, korang antara tim yang kita orang rasa macam, ini power ni budak-budak ni. Kenapa tiba-tiba tak menjadi? Tiba-tiba tak menjadi tu sebab ni, bagi saya lah, sebab kita orang menggunakan satu rotation yang sama. Maknanya mudah dibaca. Jadi walaupun contoh katakan walaupun bukan
tak mudah dibaca. Contoh katakan dia tak mudah dibaca, tapi lambat laun orang akan baca juga. Betul. Bila orang akan baca, kita orang tak ubah benda tu, dia jadi itulah loose streak. Itulah puncanya lah. Dan sebelum-sebelum ni, masa korang nak compete tu, korang sendiri ataupun korang dah memang form team ni sebelum menuju ke MPL, ataupun korang sendiri memang dah tahu korang punya kekuatan tu boleh melepasi tahap MPL? Sebenarnya kita orang waktu ada own style ke, ataupun bila tu diubah ke style tu? Maksudnya sebelum MPL? Sebelum MPL ataupun semasa MPL ni, adakah korang diubah cara permainan korang tu? Sebab bila loose streak tu je, korang rasa kita orang sendiri lah, as a competitor, kita nampak macam kenapa tak menjadi team ni, kenapa macam tak sesusah awal-awal tu, macam datang-datang terus gear 5 kan, gear 5 kan. So out of nowhere korang terus jatuh. Kenapa? Kalau sebenarnya kita orang playstyle kita orang daripada qualify season 9 lagi. Qualify season 9 kita orang top 4 kan. Top 4. Betul top 4. Kita orang cuba tiru apa yang MPL Philippines buat. Cuba tiru. Okay. Jadi dekat qualify season 10, dengan adanya coach ajar kita orang basic. Jadi itu menguatkan lagi lah apa yang kita orang dah ada. Jadi bila masuk dekat MPL tu, awal-awal tu Daddy boleh nampak yang solid. Solid lah. Kita orang punya rotation, kita orang punya ni apa semua gameplay. Tapi dia tak kekal lama sebab kita orang tak ubah benda tu. Sebab MPL ni dia, kebanyakan team dia fleksibel. Betul. Kita orang dia terkejut lah sikit dengan ke-fleksibel. Sekejap, saya angkat call sekejap. Hello. Salam. Sekejap, saya tengah kerja. Sekejap. Sekejap, tengah kerja. Sekejap je. Sorry. Tak apa. Sekejap pasal anak je. Okay. So tak ubah playstyle, and benda tu memakan diri lah sebenarnya cakap. Sebenarnya ada di antara kita orang ni dah cakap dah aware dah. Yang tim-tim lain dah boleh baca dah playstyle kita orang ni. Sebab playstyle kita orang ni foreman ke arah gold lane dan tinggal ESP sorang-sorang. Jadi apa tim-tim lain buat, dia akan punish ESP. Sebab dia tahu ESP seorang je. Dia akan hantar seorang dekat ESP, menjadikan 2 orang lawan 1. Lepas tu dekat goal lane kita orang hantar 4 orang, diorang ambil 3 orang untuk defense saja. Jadi kita orang tak dapat apa-apa, enemy dapat something dekat SP. Okay, menyebabkan faham. Jadi game-game kita orang kebanyakannya macam tu. Maknanya map tu dah dibaca lah, dah di own macam tu. Okay, jadi faham. Itulah yang menyebabkan kalau orang duk cakap macam Goldiluk ni tak bisa main ke apa. Tapi sebabnya bukan je tak bisa main. Kalau tengok one by one, Luke ni dia boleh menang dengan siapa-siapa pun. Kalau one by one. Tapi sebab rotation kita orang ni tak membantu dia, dengan enemy pula rotation dia membantu ESP diorang. Dia block untuk Goldiluk ni rotate, buat something dan sebagainya. Okay. Jadi benda tu kita orang dah aware, tapi kita orang bagi tahu dekat side coach dengan management, tapi tak ada apa-apa perubahan. Diorang nak jadi nak macam nak tukar player kan. Nak masukkan player baru. Bila masukkan player baru pun sama juga, loose streak juga. Jadi masalah tu masalah yang sama je. Dia bukannya dari segi player, dari player sajalah sebenarnya. Dia sebenarnya banyak benda lain lah, banyak faktor lain yang membuatkan sepatutnya korang boleh improve, tapi ada blocking macam tu. Sebab kita orang ada di kalangan kita orang ni dah bagi macam input ataupun solution, idea untuk mengubah cara kita orang main. Tapi cara kita orang main tu tak, idea kita orang tu tak diendahkan lah. Macam cakap kena main juga, tak diterima pakai lah. Tak diterima pakai. Jadi kena main juga cara tu. Okay, kepada Goldiluk pula. So kalau idea tu diguna, dia akan jadi apa? Dia akan jadi perbalahan ke? Dia akan tak okey ke? Saya cakap awal yang Daddy, kalau saya cakap ni, saya bukan nak menyalahkan sesiapa. Okay. Cuma
kita terus terang kan. Apa? Transparent. Platform ni digunakan untuk bagi tahu yang borak kan. Benda ni jadikan pengajaran. Bukan blame. Ni bukan platform tempat nak blame ke jadi batu api ke. Jadi sebab diorang cakap Daddy Hu buat podcast ni saya nak tanya masalah. Bukan nak tanya masalah orang. Kalau saya panggil budak-budak saya, nanti diorang cakap kroni pula. So saya panggil kawan-kawan yang di luar daripada circle saya. Okay, ceritakan. Okay Daddy, dia sebab kita orang dah caster pun ramai dah cakap waktu qualifier MPL kan yang kita orang lepas tu. Lunatics ni kalau dia kekalkan rotation macam ni, dia akan boom masuk MPL. Tapi bila orang dah baca, flop. Dia akan habis. Oh, betul lah tekaan tu Betul. And saya perasan je benda tu. Saya cakap betul lah tu. And kita orang pun memang waktu betul apa yang diorang cakap, waktu masuk MPL boom. Memang kita orang boleh menang senang. Betul. Menggunakan satu rotation yang sama lah. Sampai bila enemy dah baca, seorang dah baca, dah kalahkan kita orang, next tu buat benda sama. Sebab kita orang tak ubah pun, Daddy. And saya dah gunakan effort lah kan. Macam saya dah cakap macam tak boleh ni. Kita kena tukar. Sebab kalau kita tak tukar, macam mana kita nak secure slot, kita nak target champion, kita nak target go international. Semua ni kena ubah. Sebab kalau bagi saya, kalau guna satu rotation je, dekat tier tu boleh survive. Betul. Kalau macam dekat MPL ni, dia kompleks. Dia kena fikir pasal rotation, drafting dan lain-lain. Memang terlampau banyak. So kita kena susahan MPL. Luar kotak kiranya Daddy. Dengan hujatan lagi kan, dengan netizen lagi. So benda tu mengambil masa lah untuk nak adapt kan. Situasi korang yang baru first appearance dekat dalam MPL. So benda tu mengambil masa dan menyebabkan tim lemah tak konsisten. Betul tak? Betul. So lepas beberapa ketika tu boleh menang pula lawan Tim Hak. Lawan Tim Hak. Macam mana boleh menang? Macam ni lah waktu tu. Ni transparent lagi ni. Okay, waktu tu Daddy, kita orang target kan. Kita orang dah target memang lawan SOAS ni insya-Allah menang. Kalau ada rezeki, training lah macam biasa semua. And then waktu lawan SOAS tu boleh kalah. Kita orang tak expect boleh kalah. Macam sangat surprise lah. Sangat surprise lah kat situ. Sebab kita orang expect boleh menang. Bukan memandang rendah, tapi kita orang memang preparationnya ready. Betul. So masing-masing pun kena yakin dengan diri sendiri. Yalah. Kita orang ready and kita orang still kalah. And waktu kalah tu nangis ni. Waktu kalah tu kan, saya waktu tu nangis. Saya dah menangis, saya merayu. Saya cakap tolonglah rotation tu jangan buat fokus 4 orang. Kita main 5 orang. Fokus main 5 orang. Bantu saya untuk saya buat rotation. Sebab kalau saya lawan 2 lawan 1, berkicap ke? Bukan berkicap Daddy. Dia jadi nampak saya ni okay, Luke lambat rotate. Luke lah salah. Betul. Sebab 2 dekat saya. So kalau saya maju, saya mati. So saya main lantaret. So bila saya main lantaret tu lambat sikit nak bergeraknya. Betul. Bila lambat sikit nak bergerak, orang akan nampak kenapalah ESP ni duk peluk tower. Padahal 4 orang ke gol. Siapa nak tolong saya? Betul. Lepas tu waktu turtle pun saya macam lambat nak pergi. Support dia datang dulu. Tak ada space. Memang okay. Kalau diorang boleh gerak 4, boleh punish, tak apa. Ni enemy dah pandai. Enemy pandai ni. Betul. Enemy pun bergerak dia memang okay. Diorang nak 4 orang kat sini, kita tahan je. Kita bagi ESP datang 5 lawan 4. Makan tu. Dia kata nak 4 sangat lawan. 5 lawan 4 dia bagi. Oh, itu yang membuatkan tim lemah ni tak konsisten lah. Lepas dipunish dengan rotation yang sama. So, orang ni dah buat. Orang seterusnya guna balik je lah. Sebab diorang tak tukar apa ni. Lepas tu duk pakai kita orang. Bila kita orang dah tukar tu, alhamdulillah menang. Dapatlah perform sikit. Lawan Tim Hak tu menang. Alhamdulillah. Itu yang buatkan korang go through playoff, betul? Betul. Sebab netizen dia orang tak nampak benda tu. Dia orang nampak macam okay, dia orang ni main-main, Tim Hak main-main, dah lepas. Dia orang main-main. So sebenarnya benda tu korang sendiri yang apply. Korang sendiri menangis. Kita orang menang dalam Tim Hak tu pun menangis lagi. Hari tu menangis sedih. Ni menang. Menangis gembira. Kegembiraan lah. Sebab dapat lepas ke playoff lah. Dapat lepas ke playoff tu memang Tuhan je tahu. Tak tahu nak cakap macam mana. Memang happy gila lah. Cuma bila nak start playoff tu, Emal pula denggi. Kan? Sebenarnya korang dah prepare lah untuk ke playoff tu. Kita orang dah prepare siap-siap. Memang scrim semua dengan Imal. Sehari sebelum
start playoff tu Imal pula sakit. Alamak. So benda tu memang terbantut habis lah. Dia Sila. Yang Michi sila. Jadi playoff tu keesokan hari Imal sakit pukul 1 pagi kan. Pukul 1 pagi Flynn terus training jungle selama 2-3 jam je. Oh, maknanya memang urgent lah time tu. Memang urgent sebab itu memang button merah lah. Pukul 1 pagi. Imal dia cakap sebab kita orang tunggu Imal dia boleh lepas tak daripada hospital. Tapi hospital tak boleh cakap. Hospital cakap Imal kena tahan. Jadi kita orang tak nak Flynn tu kena main jungle. Jadi pukul 1 pagi tu Flynn mula training jungle untuk main playoff keesokan hari tu pukul 10-11. Ya, kurang game awal betul. Jadi itu yang membuatkan kita orang redha redha nak buat macam mana. Mungkin tu jalannya kan. Dan adakah lepas kes tu korang dihentam oleh management ke ataupun Datuk sendiri ada marah ke ataupun benda tu sebenarnya okey je. Datuk kata okey lah, boleh lah, kita faham. Bagi saya rasa management faham sebab yelah Imal kan. Dekat MPL pun Imal ni perform dekat MPL. Jadi bila tak dengan ketiadaan Imal ni, dia membuatkan tim kita orang jadi susah nak jadi perform. tempang lah. Dekat playoff tu. Jadi management pun faham lah benda tu. Dan sepanjang MPL berlaku kan, korang memang tahulah akan ada KPI, akan ada benda-benda yang korang kena capai untuk korang sustain, maintain dalam team. Benda tu aware tak untuk sebagai player ni tahu benda-benda tu? Sebab ramai orang kat luar sana dia tak tahu yang okay, mungkin ada KPI ke, tak ada KPI ke, diorang tak tahu. Dekat Team Lunatics pun ada KPI dia. KPI tu pun diset oleh coach kita orang sendiri, KPI tu. Jadi player yang tak perform atau yang perform tu coach yang akan nilai semua benda tu. So management akan approve atau tak approve je gitu. Basically macam tu. Jangan takut-takut. Cakap je, boleh cakap, jangan risau. Sebab macam mana nak mula cakap yang tu. Boleh. Sebenarnya memang KPI tu ada dalam team, tapi sebab kita orang kan first timer dalam MPL, jadi baru masuk melalui qualifier tu. Jadi kita orang macam expect yang tak apalah kalau first time masuk MPL tapi dapat kekalahan slot, kita orang rasa macam still secure slot. Jadi untuk season depan tu kita orang akan prepare lagi kau sebab kita orang baru terdedah dengan environment MPL ni. Jadi plannya macam tu, tapi dia jadi cloud lah lepas tu. Dia tak seperti apa yang diimpikan lah, dirancang. Sebab asalnya player rancang macam tu, tapi dekat side management ada benda lain yang berlaku. Okay. Jadi itulah yang membuatkan yang ada drama di tu, yang lunatic tu kan, drama tu. Jadi yang itulah, cumanya boleh serahkan kepada Goldie Loop juga. Kalau macam pada persepsi saya sebagai saya yang founder tim lemah lah kan. Okay. Pada persepsi saya, player ni always boleh dipolish dengan cara yang betul. Kita kena tunjuk dia kan cahaya, dia ikut cahaya tu. Dia akan pergi jalan betul. Kalau kita tunjuk dia gelap, dia ikut gelap, dia akan pergi jalan gelap. So bagi saya macam pendedahan tu penting. Kalau macam pendedahan tu kepada basic only memang agak susah sebab kita bermain di MPL. So bagi saya sebenarnya pendedahan tu kena lebih kompleks macam yang kita hadapi lah. Lebih macam kompetitif lah. Okay. Macam kalau dekat MPL, kalau kita main secara basic agak susah. Tapi kalau kita main secara kompleks, kita orang boleh bersaing. Saya yakin yang kita orang boleh bersaing. And kalau macam bagi peluang tu sebenarnya saya rasa pihak management kurang bagi peluang dekat player-player. Okay. Sebab kita orang nak buktikan diri sendiri.
And ada yang cakap macam dia menyalahkan pihak ni yang buang. Padahal bukan pihak tu yang buang, pihak ni yang buang. Okay, dia lain. Dia macam dia takut untuk menyuakan muka. Macam tu lah. Dia macam okay, pihak ni yang buang. Tapi dia tak nak cakap pihak ni yang buang. Dia cakap orang lain yang buang. Contohnya lah. So maknanya blame antara satu sama lain lah macam tu. And yang saya agak kurang bersetuju lah kan. Dia macam memandang kepada okay, player ni lagi bagus daripada player ni. Tapi dia tak tahu, sebenarnya dia tak tahu macam mana nak polish player tu. Sebab saya ambil budak-budak ni daripada bawah kan. Saya ambil diorang ni pada bawah, saya polish. And saya nampak boleh polish lagi sebenarnya. Tapi dia macam, dia tak pandai polish. Okay. Bagi saya, always kalau pandai polish dengan cara yang betul, boleh pergi jauh. Alright. Saya dapat simpulkan lah yang benda ni sebenarnya peluang lah. Dia more like kalau player-player yang sedia ada masih lagi diberi peluang, mungkin MPL Season 11 ni akan menjadi pencabar kepada Homeboys. Yeah. Tiba. Betul ke betul. Alright, so saya harap dengan apa yang disampaikan kan, luahan yang ini dapat memberi reputasi semua pihak dapat dibersihkan, dapat sebab ada yang blame player, ada yang blame management kan. Benda tu tak best kan. Kita di kawan-kawan kat luar ni pun rasa macam tak best. So saya nak tone down sikit. Kita akan tanya beberapa soalan pasal MPL Season 11. Akan ke MPL Season 11 ataupun nak sama master? Dengar berhenti master untuk MPL Season 10 tapi sebenarnya waktu saya dah ambil master tu, saya belum dapat MPL lagi. Saya tengah ambil master. Lepas tu budak pandai ni. Tak pandai sangat. Lepas tu try MPL Season 10 dapat. Saya dapat tu, saya waktu tu cuci SEM lagi. Jadi tengah-tengah MPL Season 10 tu dah nak mula SEM, saya decide untuk hold dulu. Tangguh lah. Tangguh dulu. Tangguh master ni. Lepas tu bila nampak macam, kan akhir-akhir Season 10 tu nampak macam tim dah dapat rentak balik, menang dengan tim Hak 2-0. Tim Hak tu pula juara. Betul. Lepas tu menang dengan SMG. Jadi saya rasa macam ni boleh go jauh lagi ni. Baru first season. Jadi saya lepas habis Season 10 tu, saya decide untuk stop master terus. Macam tu kau buang masa. Stop master terus. Dengan harapan nak main Season 11 lah. Dengan harapan nak full fokus untuk Season 11 ni. Sedar-sedar tak main Season 11. Tapi ada tak keinginan nak kembali ke Season 11 ni? Keinginan untuk kembali ke Season 11, keinginan untuk kembali ke MPL ada. Untuk Season 11 saya tak pasti. Okay. Sebab saya ni jenis macam, kalau nak main tu, saya nak main dengan macam full of passion. Full of passion dengan ni Muhammad ni. Nak kena ada goal di loop juga lah. Okay. Saya main lah. Sebab macam storming yang Subway lah. Ya itu lain. Dia mana-mana pergi nak sama tak? Tu boleh. Bukan Bukan, lain sikit. Sebab sebenarnya saya nak stop lah. Nak stop ML sebelum season 9. Sebelum season 9 tu saya nak stop ML dah. Sebab saya rasa macam saya dah makin tua dah ni. Lepas tu Lu cakap kat saya, tak apa, last try dengan dia. Last try tu jadi ya. Tapi season 11 pula tak ada. Season 11 tak ada. So macam Goldie Loop pula, macam mana season 11? Tak boleh nak sembang season 11 Lady. Dia kena jauh sikit. Susah. 12 ke kan. Bagi saya satu benda give up tu kita jangan letak dalam option. Okay. Kena macam mana, kena sana sini, orang tikam belakang ke, khianat ke, tak diadili ke, saya tak apa. Asalkan saya tak ada give up. Macam mana nak give up kalau tak ada give up kan, Lady? Betul. Saya nak give up tapi tak ada give up dalam option. So tak boleh. So saya akan usaha sehabis mungkin lah, orang kata. Tunjuk balik, buktikan balik lah maknanya. Buktikan. Okay, so kita akan bercerita ke season 11 juga. Kita akan tanya 5 tim daripada Goldie Loop, 5 tim daripada Yamichi. Perspektif sebagai seorang pro player pasukan RSG di perspektif Goldie Loop. Mungkin ada ura-ura tahu Zaid Hakimi ke Ripo ke masuk sana. So RSG macam mana Goldie Loop?
Kalau daripada perspektif saya, RSG ni daripada dulu memang adalah satu tim yang digeruni kan. Dan diorang pun pernah champion. Saya rasa season ni, sebab season lepas diorang tak dapat grand final, mungkin dia akan mengamuk kot. Tapi wallahualam, bergantung atas dia punya effort. Okay. RSG. SMG saya rasa ada bau apa ni? Ada bau Golen baru menggantikan Sasa lah. So akan ada gameplay yang baru ataupun gameplay farming laju. Farming laju. So SMG dia akan lebih intense lah. Maknanya pace dia lagi laju So untuk SMG. Orange Esport saya bau lain. Boleh. Bau lain sikit kat situ. Tak tahulah, bau lain sikit. Tak ada ke nak try masuk Orange Esport ke? Nak Dedi. Tapi kalau kita masuk dalam keadaan yang kita tak ready, desperate, memang kita pun nak juga kita masuk dalam keadaan performance yang bagus. Okay. So Orange Esport ni bau dia lain sikit lah. Bau lain sikit. Red Esport sebab ada seorang kawan saya lah. Kawan yang saya rapat, Imal. Dah boleh leak. Imal tak boleh. Sebab ada seorang kawan baik saya tu kan. Sebab dia pun, Imal tu saya sayang dia. Sayang macam adik. Sebab dia tu memang manja. Macam Mi manja kan. Dia tu memang manja. Dia memang sayang lah. Yang tua dihormati, yang muda dikasihi. Memang sayang kat dia. And saya harapkan dengan adanya Imal dekat Red Esport tu, boleh pergi jauh. Madness Gaming. Madness ni saya rasa boleh ke jadi macam Lunatics awal-awal. Struggle. Bukan, awal-awal tu kan kita orang boom. Macam wow. Okay. Awal-awal boom. Tapi jangan ikut kita orang waktu kat tengah. Okay. Kalau kat tengah tu ikut kita orang, bahaya. Gelap sikit masa depan tu. So maknanya diorang pun kena ambil iktibar. Kena prepare untuk benda-benda yang surprise. Sebab MPL ni full of surprise. Betul. Okay, Yamichi, let's go. Red Giant Esport. Red Giant Esport. Itu semua member saya. Kawan-kawan. Jadi saya lepas tu kalau Daddy tengok ranking diorang sekarang tu semua tak global sekarang. Oh ya? Red Giant Esport semua tak global. So maknanya diorang akan antara tim yang promising Bagi saya diorang antara tim yang promising, kuat lah, susah untuk dikalahkan. Okay. Todak walaupun lepas performance di M4, saya tetap rasa Todak ni masih kuat lah. Masih lagi memberikan saingan lah. Masih lagi memberikan saingan. Dan tak tahu, mungkin diorang akan buat penukaran line up diorang ke apa ke. Tapi kalau selagi Ciku ada, saya rasa Todak kuat. Team Hak combo Min dengan Man tu saya rasa yang tu kuat lah nak kalahkan dekat mid. Sebab diorang strong dekat mid tu membuatkan chemistry diorang tu memang menjadi kekuatan lah untuk Team Hak. Kekuatan Team Hak. Yang dengar ada ura-ura dia punya key player tak ada, benda tu tak jadi masalah key player diorang tu saya dengar ura-ura asalnya tak ada. Lepas tu dengar ada balik. Lepas tu dengar tak ada balik, tak tahulah yang mana satu. Alright, faham. Lunatic dengan kemasukan player-player luar negara ni, lepas tu dengan player-player yang dah pernah main MPL macam Nova. Dah boleh league Tak tahulah. Tak tahu lagi lah. So rumor-rumors tu belum tahu. Tapi apa komen Yamichi untuk Lunatic? Untuk Lunatic, saya rasa dekat dia punya player-player yang daripada luar negara dengan kemasukan coach daripada luar negara pun saya rasa akan memberi pembaharuan. Akan memberi pembaharuan lah dekat Lunatic tu. Okay, last. Jangan sebab saya komen sebab perspektif Homeboys. Kalau kita sebagai player ni dah selalu dengar dah nama Barbosa, Warlock. Oh ya, dia memang nama-nama yang well known juga. Nama-nama well known juga dekat Scream. Okay. Jadi bila dengar Homeboys ambil player-player yang baru masuk tu, rasanya kuat lah Homeboys.
Saya rasa Homeboys boleh contend untuk champion. Doakan lah. Tolong lah. Amin. Amin. Alright, hopefully platform saya ni kita jadikan tempat sebagai diorang tahu knowledge kan, diorang tahu yang player pun ada keinginan untuk diberi peluang, betul tak? So saya harap Yamichi Goldie Loop akan kembali ke MPL. Kalau bukan 11 maybe 12. Tapi saya rasa 11 ada ruang lagi, InsyaAllah. Belum lock roster lagi. Roster masih open lagi. So hopefully any last word daripada Goldie Loop kepada tim fans tim lemah yang mungkin nak Goldie Loop kembali, Yamichi kembali. So any last word untuk diorang? Last word dari saya, kita orang tak pernah letakkan give up tu as option, and kita orang akan always compete, memberikan saingan kepada tim-tim macam Homeboys yang akan champion season depan. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Alright, Yamichi. Sebenarnya saya nak bagi tahu sini. Sebenarnya saya antara yang meminati Yamichi dekat MPL season 10 dulu. Betul, ni serius. Kenapa Daddy? Dia ada lah macam Yamichi ni ada satu dia macam mana educated kot sebab nampak macam budak ni tak kelapa, relax. Betul. Ni betul. Ni saya tak tipu. Ni saya secara terus terang saya bagi tahu Yamichi ni bagus macam tu. Sebab saya orang yang akan memerhatikan orang lah macam tu. So line up tim lemah semua saya rasa saya respect dia, macam Min, Masam kan, Flynn, and Yamichi also, Goldie Loop. So macam Goldie Loop pun antara yang kerap jumpa ataupun call tanya pendapat. So korang semua antara yang potential lah pada saya. Alright. Terima kasih Daddy. Last word kepada fans-fans di luar sana. Fans-fans di luar sana, jangan susah bunyi Kelantan pula. Tak apa, boleh Kelantan pun boleh. Nantikan kemunculan ke? Okay, untuk fans-fans kita orang luar sana, nantikan kemunculan kita orang balik nanti. Kalau bukan season 11, season 12. Okay. InsyaAllah. Sebab nanti upcoming akan katanya lah franchise season 13. So hopefully korang pun dah bersedia untuk menuju ke franchise, InsyaAllah. And terima kasih kerana sudi datang. Podcast ni akan panjang sebab ada sesi 1 dengan sesi 2. And saya harap reputasi pun dapat dikembalikan kan. Apa orang cakap kan, korang tak perform, sebenarnya korang perlu diberi peluang sebenarnya kan. Orang kata langkah pertama tu bukanlah langkah pengakhiran. So korang jangan give up. And saya sentiasa mendoakan korang punya jalan tu sentiasa dipermudahkan, InsyaAllah. Alright, thank you Yamichi, thank you Goldie Loop kerana sudi hadirkan diri. Thank you Daddy Hood. Saya mengharapkan semua benda ni boleh clear cut and sokong Homeboys season ni. Alright, thank you. Okay, tadi betul lah tu. Benda tu betul.